Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat julung kalinya Mesyuarat Agung PIBG, kita bawakan tetamu khas bagi segmen Bual Bicara. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita dapat menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil bin Cik Din. Beliau merupakan mantan Naib Chancellor dari Hal Ehwal Pelajar dan juga Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Beliau juga masih bergiat cegas sebagai pensyarah di sana, dan di samping itu beliau merupakan guru dan kaunselor pelajar dan pensyarah UPM. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai pengarah Institut Sosial Malaysia dan juga bertugas sebagai Presiden Lembaga Kaunsil Malaysia. Banyak juga jawatan Datuk, banyak pengalaman Datuk. Alhamdulillah kita dapat menjemput Datuk dan Datuk dapat berkongsi sama-sama. Saya rasa bukan saja ilmu yang banyak, malah pengalaman Datuk juga. Saya tengok memang banyaklah, memang meluaslah. Jadi untunglah kita dapat membawa Datuk kepada segmen kita pada hari ini. Okey Datuk, boleh tak sebelum kita mulakan topik kita, eloklah kita macam kita kenal. Orang kata apa, kalau tak kenal maka tak cinta kan. Okey, apa kata Datuk sebersedikit terangkan latar belakang Datuk. Silakan. Okey, terima kasih Datuk Cikgu Azah. Yes. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah, terutama PIBG yang menjemput saya untuk segmen Bual Bicara yang pendek ini. Okey. Saya Muhammad Fadil bin Cik Din. Sebenarnya asal usul saya daripada Pulau Pinang. Mak bapak saya orang Pulau Pinang, tetapi kami ni anak polis. Jadi saya dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak. Mendapat pendidikan di Terengganu, kemudian lepas tu balik ke Penang, kembali ke sekolah di Jelutong di Penang Free School. Kemudian saya sambung pembelajaran saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Universiti Pertanian Malaysia pada ketika itu. Alhamdulillah saya mendapat kita panggil first class, kelas yang pertama, dan saya dapat terus beasiswa dan belajar terus buat PhD di University of Hull, England. Dan alhamdulillah saya habis dan saya balik. Saya pun jadilah saya pensyarah di UPM. Kemudian saya dilantik sebagai pengarah di Institut Sosial. Kemudian dah habis di Institut Sosial, saya balik satu hari ke UPM. Saya dipinjamkan pula di UPNM, sehinggalah saya pencen di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, sebagai timbalan Naib Chancellor lama, hampir 10 tahun dekat situ. Ya. Wow. Memang kiranya sebagai Naib Chancellor tu saya rasa kan bukan senang tau. Sebab memandangkan pelajar-pelajar di sana bukan pelajar yang biasa juga, yang luar biasa juga. Betul. Saya dekat situ sebagai timbalan Naib Chancellor haiwan pelajar, betul. Menjaga pelajar. Yelah, menjaga pelajar bukan senang ya Datuk. Ya. Sedangkan kami ni menjaga murid-murid kecil, senang nak ikut kata, kita gertak je murid takut. Tapi untuk Datuk, saya rasa memang challenging lah. Cabaran juga, cabaran. Ya. Ya. Okey Datuk, topik kita pada petang ini, saya nak Datuk berkongsi bersama kita macam mana cara komunikasi yang berkesan antara anak-anak dan ibu bapa. Sebab kadang-kadang kita tahu kan, macam setengah ibu bapa dia nak anak-anak mendengar kata mereka. Tapi anak-anak pula menganggap ibu bapa ni sebagai apa? Asyik beletih. Dan dia nampak ibu bapa macam tu. Dan ibu bapa pula macam rasa anak patut hormat dan dengar apa yang ibu bapa cakap kan, betul tak? Betul. Memang itu hakikatnya. Sebenarnya masalah yang paling banyak dalam dunia ni, kalau kita tengok dekat keluarga, kita tengok pasangan suami isteri, kita tengok di organisasi, sekolah dan sebagainya, okey, termasuk universiti. Sebenarnya masalah paling banyak adalah masalah komunikasi.
Okey, banyak kajian dijalankan, memang masalah komunikasi paling banyak. Jadi eloklah kalau kita dapat memahami serba sedikit bagaimana kita nak menjalankan, melaksanakan komunikasi yang berkesan. Okey. Mm-mm. Alright. dalam perhubungan kita manusia, kita kena berhubung. Di sekolah, Cikgu Azhar pun akan berhubung dengan cikgu-cikgu yang lain, dengan pengetua dan sebagainya. Pengetua pun kena berkomunikasi, dia kena communicate, dia kena ada engagement dengan orang lain. PIBG pun sama juga. PIBG, ibu bapa dan guru-guru pun kena berhubung. Apatah lagi kalau anak-anak kita daripada kecil kan, mereka mesti saling berhubungan. Jadi kalau dah saling berhubungan ni, apa isu dia? Isu dia kita kena ingat di dalam komunikasi ataupun di dalam proses perhubungan antara manusia dengan manusia ada 3 jenis sebenarnya. Kita jangan ingat hanya satu saja. Kita jangan ingat komunikasi saja. Sebenarnya ada 3, Azhar. Yang pertama is komunikasi. Yang kedua adalah transaksi. Yang ketiga adalah interaksi. 3 ni berbeza sebenarnya. Tapi kesemua ni kita kata komunikasi. Alright? Baik. Apa makna komunikasi? Komunikasi ini adalah merupakan satu proses untuk kita menyampaikan maklumat. Macam saya sekarang ni, saya sedang berkomunikasi. Saya ingin menyampaikan maklumat daripada seorang bapa kepada anak. Alright? Itu satu proses. Komunikasi satu proses. Baik. Dalam proses untuk saya nak menyampaikan maklumat, saya mesti menggunakan skrip saya. Saya ada skrip. Saya bercakap kepada anak saya. Anak saya menerima apa yang saya cakap. Itu maksudnya transaksi. Satu transaksi. Dalam proses komunikasi, dia bermula dengan transaksi daripada A menghantar kepada B. B pula balas. B balas transaksi yang kedua. Jadi banyaklah transaksi. Jadi dalam proses komunikasi antara dua manusia dah banyak transaksi berlaku. Kalau kita nak disimpulkan, transaksi ni apa? Transaksi ni adalah skrip ataupun kata-kata ataupun makna yang kita nak sampai. Okay? Satu makna, tetapi satu lagi cara makna disampai. Itu masalah dia. Kadang-kadang bila kita fed up dengan anak-anak kita, kita hanya menggunakan transaksi yang mudah. Kau ni tak faham ke? Abang ni dah tua panjang ke? You ni susah betul lah. Kan? Ataupun kita cikgu kan, dekat murah-murah macam you kata tadi, kita jerit aja. Jerit aja semua diam. Kan? Jadi komunikasi berlaku. Tetapi transaksi dia macam mana? Kan? Tapi kalau kita nak layan satu-satu, wahai anak-anakku yang cantik budiman sekalian, inilah dengar cikgu cakap satu, panjang ceritanya. Jadi transaksi ni kita kena faham bila kita nak menggunakan bahasa ataupun kaedah yang orang kata tuntas ni, maksudnya sekaligus ataupun kita nak layan perasaan mendengar dan melayan. Okey, di sini. Jadi kalau selalu kita duk sergah-sergah bercakap dengan cepat, laju dan sebagainya kan, kita push dia. Kalau itu keadaan modnya, transaksi tu hari-hari dia tengok transaksi macam tu, dia pun akan fed up kan. Sebab itu kita kena sulam. Okey, sulam antara transaksi yang apa? Yang keras dengan yang lembut. Keras dengan yang lembut supaya dia akan nampak bahawa apa dia? Bahawa transaksi yang yang digunakan oleh ibu bapa tu adalah sesuatu yang baik bagi dia. Itu. Dan akhir sekali adalah interaksi. Dalam interaksi ini, interaksi adalah proses. Proses antara seorang individu dengan individu yang lain, bermakna dia saling apa dia? Saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling melakukan sesuatu. Dia mungkin dia tak bercakap, tetapi dia apa dia? Okey? Dia duduk sambil makan kacang. Okey, satu untuk engkau, satu untuk aku. Lepas tu dah habis kacang, okey, tengok pula char kway teow. Okey, setengah untuk engkau, setengah untuk aku. Dia tu ada interaksi, tapi dia tak bercakap. Dia tak bercakap. Jadi kesimpulannya ni, kita ada 3 perkara dia lah. Yang pertama komunikasi, transaksi dan interaksi. Jangan kita kauluhumkan. Kita semua sekali kita lambakkan, kita jadikan satu. Kita kena pecah-pecah supaya setiap satu tu ada dia punya keberkesanannya. Alright? Jadi kalau nak tanya dekat saya bagaimana kita nak menjaga komunikasi yang berkesan, kita kena ingat kepada 5 prinsip komunikasi. Alright? Kita kena ingat. Komunikasi apa? Komunikasi melibatkan siapa, katakan apa, kepada siapa, dengan cara yang macam mana, dengan kesan yang macam mana. Jadi kalau ibu bapa dia nak berkomunikasi dengan anak dia, alright, dia kena ingat 5 benda ni. Aku, mak, nak bercakap apa? Nak bagi tahu dekat abang minggu depan kena pergi sekolah ataupun buat kerja sekolah ataupun mandi sekarang.
Okey. Kepada siapa? Kepada anak, alright, kepada Along. Kemudian melalui apa? Kaedah apa? Melalui kaedah tunjuk je ke? Melalui kaedah jeling ke? Melalui kaedah bercakap satu-satu ke? Alright. Dengan kesan yang macam mana? Jadi kebanyakan kita ni, kita tidak menghiraukan perkara yang akhir, kesan. Asalkan aku cakap kepada anak aku, habis kita. Janji sampai je. Janji saya sampai. Daripada belakang sambil dia duk mengayam ketupat ke dan sebagainya, dia panggil, "Li, abang pergi mandi." Okey. Dia cakap macam tu. Dia tak melihat tentang keberkesanan. Kalau dia nak berkesan, dia kena pergi dekat budak tu. Ya, Dekat betul. mana anak tu berada, dekat mana budak tu berada, dia kena pergi. Kalau dalam bilik, dia panggil tau. Okey. Sekarang ni dah nak maghrib, pergi mandi. Okey. Pergi mandi. Itu permintaan. Okey, ibu yang pertama. Okey. Jadi kita bawa dia. Tarik macam tu. Kebanyakan anak-anak kalau kita layan macam tu, insya-Allah mereka akan apa? Ini yang kita nak kena latih. Masalah dia apabila dia dah belajar. Okey. Sambil-sambil kita buat kerja, kita menjerit. Sambil-sambil tengok gambar Hindustan, sambil-sambil menjerit. Kan? Abang pergi mandi. Kita tak kisah. Abang dekat belakang sana, mak aku tu memang Tarzan. Hari-hari Tarzan. Kan? Dia menjerit je. Aku tak buat pun tak apa. Dia pun relax. Kan? Tak gerak-gerak pun. Kali pertama tak gerak langsung. Kali kedua, abang pergi mandi. Dah nak masuk ni. Dah buka pukul 7 dah. Dah 6.50 dah. Lagi 10 minit lagi nak masuk maghrib. Abang dengar 10 minit. Tak apalah, kejap je. Okey. Nampak tak? Belum berkesan lagi. Kali yang ketiga dah dekat lagi 2-3 minit nak masuk, baru dia sedar balik. Masa tu baru dia menjerit. Ya, dia menjerit pun, nanti mak pergi bawa rotan kan. Anak relax aja. Sebab apa? Alah, semalam dah banyak kali mak kata nak bawa rotan, tak pernah bawa pun. Mak sayang aku. Jadi dia masih lagi dengan mood yang apa, belum nak pergi mandi. Tak mendengar lah, dia tidak mendengar. Bila mak dia datang dengan rotan ke dengan apa, baru dah dia kelang kabut dan sebagainya. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau kita nak membagi anak-anak kita mendengar dan sebagainya, kita mesti memikirkan tentang keberkesanan. Kita kebanyakannya lah, masyarakat Malaysia ni tak kira Melayu, Cina, India, sama saja kan. Kemahiran mendengar kita memang sangat-sangat lemah. Alright? Anak mendengar lemah, ibu bapa pun mendengar lemah. Sebab apa? Sebab kita tidak menekankan tentang keberkesanan. Keberkesanan. Kita tak nak. Saya, alhamdulillah lah, anak saya daripada kecil sampai hari ini, kalau saya cakap, dia mesti dengar. Sebab apa? Sebab saya menekankan keberkesanan. Bila cakap, mesti face to face. Bila cakap sama dia datang dekat saya pergi dekat dia. Okey? Dia daripada jauh dia cakap, "No, you come here. Falah, you come here." Okey, duduk depan. Okey, apa you nak sebenarnya? Cerita. Kan? Okey, apa papa nak? Dengar. Okey? So, kita nak benda tu berkesan. Kalau dia jerit, kita jerit dekat sini, tak ada. Kita jadi bapa Tarzan, dia jadi anak Tarzan. Okey? Jadi tak ada masalah. Tarzan dekat dapur tengah masak. Kan? Tarzan tu mak dia lah kan. Mak dia yang paling kuat sekali menjerit dan sebagainya. Okey? Jadi tipsnya adalah dalam kemahiran mendengar, alright, kita mesti kemahiran komunikasi kita kena ada 5 prinsip ini. Siapa mengatakan apa kepada siapa, melalui apa? Cara macam mana? Okey? Cara macam mana ni yang penting ni. Kan? Ada yang cara menjerit dia je. Ada yang cara tunjuk-tunjuk rotan dan sebagainya. Kan? Ada yang bangun terus pergi. Okey, pergi. Kan? Kalau kita tengok dalam kebanyakan gambar-gambar apa itu ni di barat, cara komunikasi mereka berkesan. Sebab apa? Sebab mereka face to face. Mereka pergi. Bapa tak pernah menjerit. Bapa bangun, mak bangun, panggil. "Come on my son, come here. Sit here. Okay, let's talk. Okay, see my face. Look at my face." Dia katakan, tengok muka aku, tengok aku punya cakap. Apa yang aku nak cakap. Okay, you listen to me. Itu baru komunikasi yang berkesan. Selama ni kita mengandaikan. Bila kita cakap, anak akan dengar. Ini yang merosakkan komunikasi berkesan kita. Kita banyak membuat andaian. Kita kata bahawa bila kita bercakap, kita andai orang yang sebelah sana akan mendengar. Mak bercakap, anak akan dengar. Cikgu bercakap, pelajar akan mendengar. Sebenarnya pelajar tidak mendengar. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak mementingkan tentang keberkesanan. Jadi itulah face to face tu penting je, Datuk. Ya, face to face memang penting. Itu memang sangat penting. Lebih-lebih lagi kita dengan anak-anak. Sebab apa? Bagi anak-anak belajar, sekali dia salah belajar, sekali dia pick up,
mengatakan bahawa kita tidak kisah langsung cara berkomunikasi dan sebagainya, dia akan ikut benda tu. Dia akan ikut. Dia akan gunakan itu sebagai apa? Hela bela diri dia. Okey, dulu mama buat macam tu, dulu papa buat macam tu, dulu ibu buat macam tu, ayah pun cakap lebih kurang je. Nampak tak? Dia akan menjadi itu sebagai bahan untuk dia nak mempertahankan diri dia. Sebab itu daripada awal kita jangan mulakan episod untuk kita nak membiarkan dia menjadi orang yang tidak baik mendengar. Kita nak dia mendengar. Bila mendengar berkesan. Orang yang mendengar berkesan, selepas dia mendengar, dia faham, dia buat. Itu kemahiran berkesan. Alhamdulillah. Banyak kita dapat pada petang ini. Antaranya komunikasi yang berkesan tu kita ada Datuk ada 5 perkara ya tadi? 5 ya. Siapa dengan mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan cara siapa, apa. Satu lagi dengan Datuk? kesan. Last kali kesan yang macam mana? Dengan kesan yang macam mana. Kesan yang macam mana tu. Sebab mak kan duk jerit-jerit berapa kali pun sampai tekak sakit pun tak berkesan sebab kita tak tahu cara komunikasi yang berkesan ni. Betul. Banyak budaya di kalangan masyarakat ni, masyarakat kita lah Timur ni kan. Memang kita suka menjerit-jerit. Kita suka buat kerja banyak kali. Sebab itu yang jadi macam tu. Kita suka bercakap banyak kali kan. Last kali kita jadi pembebel lah. Yalah. Okey, seterusnya Datuk, soalan untuk petang ini adalah memandangkan kita akan bersekolah semula Datuk. Okey, minggu depan 1 hari bulan November, tahap 1, darjah 1, 2, 3 akan mula bersekolah. Kemudian 8 hari bulan, tahap 2, tahun 5 dan tahun 6 akan mula bersekolah. Saya rasa, saya juga ibu bapa, perasaan ibu bapa sekarang ni macam dakduk, Datuk. Ya. Memandangkan akademik kita kata COVID-19 ni, macam-macam agaknya ada yang ibu bapa yang tak tidur, yang mengenangkan harus hantar sekolah ke tak hantar sekolah. Kalau tak hantar sekolah tak jadi apa. Jadi Datuk boleh tak berkongsi tips-tips macam mana kita sebagai ibu bapa nak macam nak cakap untuk menyedapkan hati kita lah supaya kita dapat menghadapi nombor-nombor baru ni dalam menghantar anak ke sekolah. Okey, baik. Tabiat ini, perangai ini lebih kurang sama lah macam kita nak naik kapal terbang, Azhar kan. Kita naik kapal terbang, kita tak pernah mempertikaikan. Kita berani kita dengan berani dan garangnya masuk dalam kapal terbang kan. Kita seronok. Kononnya kita nak pergi mana? Nak pergi London, nak pergi Jeddah, nak pergi Jakarta dan sebagainya kan. Pernah tak kita terfikir bahawa aku naik kapal terbang ni akan jatuh, aku akan mati, meninggal dunia. Pernah tak? Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita rasa confident. Sebab apa? Sebab kadar keselamatan penerbangan, semua syarikat penerbangan menghampiri kosong. Kalau jatuh pun sekali-sekala kita tengok. Setahun sekali, 2 kali baru jatuh. Itu pun masalah-masalah yang lain. Kerana apa? Kerana kapal terbang tu, sistem kapal terbang itu, segala apa yang ada adalah sangat selamat. Kerana sangat selamat, maka kita kita pun yakin. Betul lah? Betul. Right. Yes. Jadi, benda yang sama juga kita applykan di sekolah. Alright? Baik, apabila sekolah diisytiharkan sebagai satu tempat dibuka kepada pelajar-pelajar kan, mana apa dia? Bermakna isu keselamatan adalah perkara yang sangat-sangat penting. Okey? Keselamatan akan menjadi sangat-sangat penting. Baik, sekolah. Adakah sekolah selamat ataupun tidak? Sudah pasti sekolah akan selamat apabila menteri dia nak membuka sekolah, dia mesti yakin bukan 100%, 200%. Sekolah mesti selamat. Nak selamatkan sekolah mudah saja, tak ada masalah. Pada saya lah secara logiknya, okey, kita sanitize semua sekali. Bila dah sanitize, ulang, sekolah memang dah bersih. Okey, bersih. Jadi sekarang ni kita nak jaga apa? Orang yang masuk. Okey,
Orang yang masuk ni mesti bersih. Jadi bila dia dah masuk, orang yang bersih masuk di dalam kawasan yang bersih bermakna kebersihan masih lagi kita pertahankan. Alright? Kita pertahankan. Jadi bayangkan, sebab itu kita dah bagi orang kata apa dia tu arahan. Kalau anak demam, kalau ada apa gejala-gejala yang tak apa tu yang kurang baik ataupun demam dan sebagainya, jangan bawa anak ke sekolah. Kan? Jadi hanya anak yang sihat saja kita datang. Sama juga dengan cikgu. Cikgu yang sihat saja datang. Cikgu yang tak sihat jangan datang. Kementerian punya confident untuk nak meningkatkan confident rakyat Malaysia, sehingga kan cikgu yang tak ambil vaksin tu dia keluar daripada sistem tu. Nampak tak? Sedangkan cikgu yang ada vaksin, tak ada vaksin, kalau dia sihat, okeylah. Sihatlah kan? Tetapi kerana kita nak memberi keyakinan kepada pihak ibu bapa, kepada klien, kepada pelanggan, bahawa awak semua, you all semua, bebas dan merdeka untuk menghantar anak-anak. Dengan apa? Dengan gembira, kan? Datanglah hantar. Jadi perkara yang pertama adalah keselamatan. Macam kapal terbang tadi, itulah. Okay? Kita naik, garanti tak akan jatuh lah. Macam mana dia naik selamat, macam itulah dia turun selamat. Macam ni juga sekolah. Saya yakin bukan setakat 100%, 200%. Saya yakin 400%. Sebab orang yang akan menjaga keselamatan sekolah ni adalah guru besar, pengetua. Dan pengetua ni adalah orang yang kalau dia buat kerja, kan, dia akan buat kerja gila-gila. Kan? Guru besar ni. Sebab apa? Takkan guru besar dia nak buat kerja lebih kurang, nak menjadikan sekolah dia tak selamat. Kan? Sebab dia akan kalau dia buat kerja tak betul, dia akan dia akan dihentam oleh ya, bukan dipersalahkan, dia akan kena hentam lagi. Bukan setakat salah, dia akan kena hentam macam-macam. Okey, kena tunjuk surat sebab, tunjuk sebab. Kemudian apa dia tu ni datang jawatan kuasa siasatan dan sebagainya. Banyak benda yang akan berlaku, yang akan membawa kepada apa? Implikasi masa depan dia dan sebagainya. Jadi guru besar sudah pasti dia nak menjaga agar sekolah ini memang terbaik. Kan? Sebab dia adalah ketua dekat situ. Saya yakin. Sebab itu saya tengok guru besar dan pengetua, mereka akan jaga 300%. Melebihi daripada jabatan PPD. Daripada PPD Sungai Besi dan sebagainya. Alright? Dia akan jaga. Daripada arahan daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Kan? Nampak tak? Pertama sekali adalah keselamatan tu memang sangat terjamin. Saya kalau ada anak cucu saya hantar. Kan? Sebab saya tahu tempat itu selamat. Cuma kita jangan tipulah. Itu masalah parent tu. Kalau anak tak sihat dan sebagainya, kalau dia tak sihat, janganlah hantar. Ini tak, kita nak lepas tangan, kita tak nak jaga anak kita, nak suruh cikgu jaga, kita hantar juga. Itu salah. Okey? Sebab itu bila anak datang, pihak sekolah, guru besar dia akan pastikan budak di screen. Okey? Masuk saja kita screen. Kita screen, tengok dia okey. Suhu dia bawah daripada 37 darjah. Masuk saja, dia pakai mask, sanitize. Okey? Tempat. Dan sekolah sentiasa disanitize. Saya yakin. Mungkin setiap 2 jam, 3 jam, 4 jam akan sentiasa apa? Akan sentiasa sanitasikan. Alright? Ya, jadi perkara yang pertama, keselamatan terjamin. Yang kedua, pengurusan sekolah 300% nak menjaga. Alright? Baik. Faktor yang ketiga pula. Ini kadang-kadang mak bapak tak perasan. Apabila anak-anak ada dekat rumah, dia kena buat PDPR, dia merongot. Kan? Saya tak reti nak ajar anak, saya tak boleh nak tolong anak dan sebagainya. Baru ni, TV3, Buletin Utama interview saya. Dia tanya, Datuk, apa pandangan Datuk tentang sekolah nak buka dan sebagainya. Saya kata, kalau sekolah buka, bagus. Sebab apa? Sebab anak kita nak belajar. Kenapa pelajar pergi ke sekolah? Pelajar pergi sekolah untuk nak membangunkan 5 perkara. Untuk pembangunan fizikal dia, mental dia, emosi dia, kemahiran sosial dan akhir sekali membentuk kerjaya dia. Budak pergi ke sekolah, itu dia, tujuan dia. Jadi kalau dia duduk kat rumah, akan terbantut 5 perkara ni. Lagi lama dia duduk kat rumah, terbantut fizikal dia, mental dia, emosi dia, kemahiran sosial dia, dan juga apa? Dan juga dia punya kerjaya, pembangunan kerjaya dia. Jadi kerana inilah apa yang berlaku adalah bila kita nak melakukan PDP, pengajaran dan pembelajaran PDP, dekat mana yang terbaik? Rumah ke sekolah?
Sekolah lah Sudah, di sini. ya sudah pasti di sekolah. Kenapa? Sebab sekolah lah tempat di mana ada pakar. Kita ada pakar pendidikan dekat situ. Kita ada cikgu-cikgu yang dilatih. Cikgu-cikgu yang dah masuk universiti, masuk mata perguruan dan sebagainya, yang dilatih untuk ajar anak kita. Okey, di sekolah lah ada cikgu-cikgu yang pakar. Di sekolah lah ada kaunselor-kaunselor yang pakar. Di sekolah lah ada orang-orang yang bagus-bagus, pengetua, guru besar yang akan mengurus bilik darjah, mengurus sekolah. Okey, school management dan classroom management yang terbaik. Di sekolah sebenarnya, di rumah tak baik. Di rumah kita hanya tolong sikit-sikit aja. Di rumah pelajar hanya belajar 10%. Di sekolah pelajar belajar 100%. Sebab apa? Sebab di sekolah kita kena ingat, anak kita dia perlu student life. Dia perlu student life dia. Dia perlu school life dia. School life tu dia perlu. Anak tambah pula anak dia jatuh, dia jatuh. Dia satu lagi teruk. Sebab apa? Dia pun tak tahu apa makna sekolah. Tak pernah tengok sekolah langsung. Okey, dia hanya masuk secara maya saja sekolah. Kan? Budak dia jatuh. Betul tak? Budak dia satu kan? Betul. Dia tak tahu langsung. Dia tak tahu apa makna sekolah. Dia tak tahu apa makna lagu sekolah. Dia tak tahu konsep sekolah dan sebagainya. Okey? Tapi dia nak pergi sekolah. Dia kata dia seronok nak pergi sekolah. Ini masalah dia. Alright? Jadi kita tengok. Pelajar dia nak school life dia. Dia nak student life. Dia nak academic life. Home life, family life. Home life, family life dia boleh dapat kat rumah. Tapi tiga ni dia mesti pergi dekat sekolah. Jadi kesimpulannya, wahai ibu bapa yang dihormati sekalian, berasaskan kepada keselamatan sekolah yang dah sangat bagus, pengurusan sekolah yang akan sentiasa mengawal, sentiasa mensanitasi dan sebagainya, okey? Campur pula sekolah adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak kita belajar. Maka apabila sekolah dibuka, silalah hantar dengan rasa lega. Macam mana tuan-tuan rasa seronok untuk fly, naik kapal terbang tanpa soal langsung, nak masuk nak langkah tu, okey, duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang belakang tu duk tunggu. Mak Saleh belakang tu, hello sir, please sir, move forward sir. Kita asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, kapal terbang ni kan? Ada tak kita buat perangai macam tu? Tak ada pula. Tak ada, ikut je. Ikut je, bukan main seronok, bukan main enjoy lagi. Sebab lagi apa? nampak pramugari tu cantik-cantik terus dia masuk dalam. Itulah dia. Kan, kita kadang-kadang ibu bapa ni kita mempersoalkan benda yang tak patut kita persoalkan. Okey, kita bayang benda-benda yang bukan-bukan, yang pelik-pelik ni semua ni. Bila kita bayangkan benda yang pelik-pelik, kita akan dapat benda yang pelik-pelik lah. So, ni pada saya sekolah sangat selamat, pengurusan sekolah sangat cekap dan proses pembelajaran, pengajaran yang terbaik adalah di sekolah. Berasaskan kepada tiga perkara ini, maka saya mencadangkan ibu bapa hantarlah anak-anak ke sekolah mulai minggu depan. Saya rasa anak-anak yang tak sabar tau Datuk. Saya tanya murid-murid saya, memang dia kata hurray nak buka sekolah sebab dia orang nak jumpa kawan-kawan. Betul. Nah, that is student life, school life. Kita tak nampak. Ibu bapa dia hanya ingat anak-anak kita ni belajar je, academic life je. Dia ingat pergi sekolah ni, okey, anak mesti menguasai matematik, mesti menguasai bahasa Malaysia, mesti menguasai sains, mesti menguasai English. Itu saja dia ingat. Sedang sebenarnya anak kita ni, dia perlu dikembangkan. Dia ada banyak bakat, potensi yang akan diurus oleh pihak sekolah. Kan? Itu yang kita kena tahu. Anak-anak kita ni dia perlu student life dia dan student dan school life. Dia mesti perlu student dan school life dia tu. Sebab tu bila mereka menghadapi PDPR tu, mereka tak ada mood nak belajar sebab tak ada rasa bersaing dengan kawan-kawan kan. Lepas tu betul. Tak jumpa cikgu depan-depan. Kita punya sentuhan tu pun lain Datuk. Kan kalau kita mengajar online dengan kita mengajar depan-depan, lagi senang lah saya. Samalah saya. Saya mengajar psikologi dekat kadet-kadet dengan pelajar-pelajar UPNM macam tu lah. Online dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Dia buka dia punya layar tu, dia buka kamera, off kamera, offkan dia punya mute, dia punya mikrofon. Kita pun tak tahu apa yang dia buat dekat belakang tu. Kita pun cakap. Habis 1 jam, okey. Ada apa soalan? Okey, sir. Semua faham, sir. Engkau ni betul-betul kepaham kan? Jadi, kita rasa tak puas. Kan? Jadi, bila face to face ni, cikgu-cikgu pun akan rasa puas. Budak-budak pun seronok.
Kerana semua budak-budak pun mereka nak menunggu bilalah. Sebab mereka itulah dia. Bukan akademik saja. Mereka perlu student life dia tu. Dia perlu rakan sebaya. Okey, dia perlu nak berkongsi. Dekat rumah dia tak boleh kongsi. Kongsi dengan mak dia baru saja nak cakap sikit, dah apa? Dah kena tembak dah. Bapak lagi lah. Bapak duk sibuk main WhatsApp dan sebagainya kan. Nak cakap pun tak reti kan. So, tak boleh nak berkongsi. Dengan kawan-kawan okey. Sebab di sekolah, kita tak boleh pakai handphone kan. Di sekolah handphone kena simpan. Jadi kita bebaslah untuk bercakap, untuk bermain dengan kawan-kawan. Itu yang buat kita perlu kemahiran sosial tu. Anak-anak kita perlu kemahiran sosial. Sebab di rumah tak banyak kemahiran sosial yang boleh kita berikan. Kecuali kalau mak bapak dia cikgu. Kalau mak bapak dia cikgu, kemungkinan dia akan cuba wujudkan situasi dan juga simulasi-simulasi untuk nak menyediakan supaya anak kita mempunyai kemahiran komunikasi. Contohnya kemahiran untuk nak berbincang, kemahiran untuk nak berkongsi perasaan, berkongsi barang-barang, kemahiran untuk nak memulakan kata-kata, kemahiran untuk nak meredakan perasaan, kemahiran untuk nak meluahkan perasaan kan. Ini semua perlu kemahiran. Di mana di rumah dia ada, tetapi mungkin dia tak berapa tak berapa berani untuk nak tonjolkan kan. Di sekolah dia akan lebih berani dengan kawan-kawan dia. Itulah dia. Terutama yang duduk dalam rumah yang tak berapa luas tu kan, Ya, terhad, betul. aktiviti pun terhad, tak boleh nak keluar sesenang, macam-macam lah, banyak masalah untuk anak-anak ni kan. Ya, itu pun memang satu punca juga. Kadang anak duduk dekat rumah, dia duduk kan dalam satu flat ataupun satu apartment, ada 3 bilik ataupun 2 bilik, kan? Satu bilik mak bapak dia, satu bilik dia kongsi, kemudian dia duduk dekat depan tu, kan? Tempat dia hanya depan tu lah. Bilik depan dengan bilik dia dan juga dapur, kan? Pusing kiri-kiri sana. Itulah dia keadaannya. Jadi bila dia datang ke sekolah tu, banyaklah kelegaan yang dia boleh berikan. Dia punya mental model nanti akan lebih apa? Akan lebih luas. Selama ni dah setahun dia duduk, dia punya mental model dia pun akan terperangkap juga. Akan jadi sempit, kan? Akan jadi sesak dan sebagainya. Bila dia pergi ke sekolah, dia boleh buka benda tu. Alright? Jadi, ni, tapi sekolah tu lah, bila budak-budak datang balik, ni eloklah sekolah melakukan sedikit orientasi, reorientasi kan. Reorientasi sebab apa? Sebab mungkin pelajar-pelajar kebanyakan pelajar mungkin okey dia dapat menerima, tapi ada pelajar-pelajar yang jenis pendiam sikit, yang introvert dan sebagainya, right, dia perlu kepada sokongan sikit, sebab kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia akan diam dan sebagainya lah. Dan lagi satu lagi, kalau dapatlah, sebab apabila duduk dekat rumah ni, minta maaf cakap lah kan, kadang-kadang anak-anak ni menjadi mangsa kepada apa? Kepada penderaan dan sebagainya. Okey? Apabila dia datang ke sekolah, budak-budak ni perlu kita layan dan kita memberi sokongan kepada dia. Kan? So benda-benda macam tu lah. Kalau kita nampak ada kes-kes penderaan dan sebagainya, eloklah pihak sekolah, kaunselor dan sebagainya membantu segera. Kalau tidak, kesian diorang kanak-kanak ni. Sebab dia terperangkap lama kan dekat rumah dan sebagainya. Mental pun dah macam blok. Dah tak tahu nak buat apa dah. Ada murid yang rasa dia macam pasif, Datuk. Dia ada yang meluahkan pada saya lah, dia tak tahu nak buat apa di rumah. Dia sampaikan nak belajar pun dia tak dapat masuk lah, maksudnya dia tak faham. Bila dah tak faham tu hanyut lah, maknanya dah tak tahu nak buat apa dah. Dia bertokok lah. Bila dia tak faham topik yang pertama, topik yang kedua pun dia akan tak faham topik itu. Jadi ketidakfahaman dia tu akan bertokok. Bila dia ketidakfahaman dia bertokok, maka dia akan maka datanglah kekecewaan. Jadi apabila kekecewaan itu bertokok pula, bertambah-tambah, maka itu yang akan menjadi dia dalam keadaan yang anxiety, kebimbangan. Dia akan bimbang untuk nak datang ke sekolah, dia akan bimbang untuk nak jumpa dengan cikgu. Sebab apa? Dia bimbang dan takut cikgu akan soal dia. Dia bimbang dan takut kawan-kawan yang dulu tak pandai daripada dia, tetapi sekarang ni lebih pandai daripada dia dan sebagainya. Ini antara isu-isu lah yang akan wujud apabila sekolah dibuka, kerana terlalu lama duduk di rumah dan sebagainya. Ya. Okey. Alhamdulillah Datuk, saya rasa sangat
berterima kasih pada Datuk kerana dapat bersama-sama berkongsi ilmu dan juga tips-tips tentang bagaimana komunikasi yang berkesan dan bagaimana kita nak menghadapi akademik sewaktu balik ke sekolah. Dan hari tu Cik Kamil, kita punya YDP PIBG, dia kata saya mesti dapatkan Datuk Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik dia ni, sebab dia memang bukan calon-calon orang. Jadi dah terbukti kita dah jumpa dah. Walaupun secara online saya faham perasaan beliau. Akhirnya kita dapatlah mengetahui beberapa tips tentang keibubapaan ni. Terima kasih banyak Datuk kerana dapat meluangkan masa. Walaupun sekarang ni saya rasa masa Datuk berehat dengan keluarga ni, minum-minum petang je. Tunggu asar je, dah masuk dah asar. Tunggu asar. Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi hadir di sesi temu bual kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bersidang untuk semua PIBG. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk. Sama.